إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, Al-Fadhil Ustaz Idris dan Dr. Fadlan, tahniah di atas penganjuran majlis ini dan terima kasih di atas jemputan. Dan mudah-mudahan majlis ini mendapat keberkatan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada hari ini majlis yang membicarakan tentang fiqh sunnah ini kurang mendapat perhatian daripada kebanyakan masyarakat, kerana mereka disibukkan dengan isu-isu lain yang mungkin lebih menarik perhatian, ya, isu politik dan sebagainya. Jadi kita alhamdulillah dapat mengulang kaji dan bermuhasabah dengan perkara yang berkaitan dengan sunnah, terutamanya dalam menghadapi suasana bulan puasa dan juga hari raya. Saya diminta supaya bincang tentang fiqh sunnah dalam menyambut hari raya, dan saya percaya tuan-tuan pun mungkin ada sedikit sebanyak ataupun sudah biasa mempelajari hadis-hadis Nabi berkenaan dengan hari raya ini. Dan seperti juga isu puasa dan juga solat tarawih, bila kita bincang sunnah Nabi dan juga sunnah para sahabat sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in, maka di sana akan berlaku sedikit percanggahan ataupun mungkin ada perkara yang berbeza dengan kebiasaan setempat ataupun amalan tradisi ataupun pendapat yang konservatif. Maka dalam konteks itu kita cuba berlapang dada, sebab itu adalah realiti yang tak boleh dielakkan. Berkenaan dengan hari raya, dari segi pensyariatan hari raya itu, ia diambil daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa lahum yawmani yal'abuna fihima. Faqala ma hadhani al-yawman? Qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyyati
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr. Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah dalam peristiwa hijrah itu, dan penduduk Madinah merayakan ataupun bermain-main dalam 2 hari, berhibur menyambut 2 hari. Lalu baginda bertanya, apakah kedua-dua hari itu? Mereka menjawab, kedua-dua hari itu kami bermain-main padanya, berhibur menyambutnya pada zaman jahiliyah. Lalu Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya, sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kamu dengan 2 hari yang lebih baik daripada kedua-dua hari jahiliyah itu, yaitu hari Al-Adha, hari raya Al-Adha, dan juga hari Al-Fitr, hari raya Fitr. Dalam hadis ini ungkapan Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menggantikan untuk kamu itu, menunjukkan bahawa hak pensyariatan hari raya itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti hukum hakam agama yang lain, inil hukmu illa lillah. Sebab itu baginda SAW tidak memutuskan sendiri, Baginda menyandarkan pensyariatan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana hari raya itu adalah perkara agama, perkara ibadat yang tidak boleh diputuskan dengan logik akal manusia. Baginda menunggu wahyu, bukan memutuskannya sendiri. Jadi kita faham bahawa hari raya ini adalah perkara ibadah tauqifiyah yang disyariatkan melalui wahyu, bukan ibadah ijtihadiyah yang boleh dicipta dan difikir dengan logik pemikiran akal manusia. Itu satu perkara yang kita harus faham daripada sabda Nabi SAW tadi. Itu yang dinamakan fiqh. Yang kedua, kenapa Allah menukarkan hari raya jahiliyah itu dengan hari raya Islam? Tak boleh ke dibiarkan saja dengan tujuan untuk penyatuan penduduk Madinah, maka umat Islam merayakan hari raya jahiliyah dengan tujuan untuk keharmonian masyarakat, dengan tujuan untuk mendapatkan satu semangat, iaitu semangat satu Madinah misalnya. Kenapa tidak dibiarkan begitu saja? Kenapa perlu ditukar dengan hari raya yang lain? Itu kita kena faham bahawasanya perkara agama ini tidak boleh berlaku dalam bentuk tiru-tiruan. Maknanya itu satu asas dalam Islam, iaitu berbeza dengan amalan penganut agama lain. Itu prinsip agama. Sebab itu Rasulullah SAW tidak turut serta dalam perayaan jahiliyah itu. Sebaliknya, menunggu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menukar hari raya jahiliyah itu dengan hari raya Islam melalui wahyu. Maka dapat kita fahami bahawa umat Islam tidak seharusnya meraya atau meniru hari raya penganut agama lain. Sebab itu perlu diganti. Maka Allah gantikan dengan
hari raya berkenaan. Ya rahmatullah. Malangnya pada hari ini semua kita lihat umat Islam ini diuji dengan pelbagai bentuk perayaan ya, yang dicipta dengan logik akal pemikiran mereka sendiri. Saya sebut di situ statistik yang disebut oleh Syekh Masyhur Hasan itu 144 perayaan di India dirayakan oleh umat Islam. Maknanya dia hitung ada 144 perayaan dalam setahun. Umat Islam bukan umat Islam di India. Maknanya selang 3 hari beraya. Cuba andaikan kalau setiap hari raya itu ada cuti, banyak kenallah cuti umumnya dia yang mereka dapat. Ya. Maknanya tak buat kerja lah. Umat Islam jadi umat yang tidak produktif, pasif, tidak sesuai dengan fitrah manusia sebenarnya. Tapi kita hari ini tidaklah, masyarakat kita tak sampai begitulah. Jadi walaupun masyarakat kita di sini tidak seteruk masyarakat Islam di India dari sudut ini ya, tetapi bilangan perayaan itu masih banyak ditambah dan sentiasa ditambah kerana logik akal manusia ini dia suka menambah perayaan itu. Ditetapkan satu hari yang khusus. Kemudian berlaku peniruan dari sudut cara menyambut hari raya. Itu yang dari sudut berhiburnya, dari sudut cara menyambut hari raya itu. Sebab dalam hadis itu bila Nabi tanya apa maksud hari raya ini kan, mereka menjawab, hari yang mana kami bermain-main, berhibur. Maknanya itulah falsafah hari raya yang diamalkan oleh masyarakat jahiliyah, iaitu hari untuk berhibur semata-mata, untuk bermain-main dan berhibur. Tidak ada dikaitkan dengan ibadat yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Malangnya umat Islam hari ini mereka lebih berbangga mengikut sunnah golongan bukan Islam daripada mengikut sunnah Nabi mereka sendiri ya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibr wa dhira'an bi dhira' hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu." Qalu al-yahudu wan nasara, qala faman. Kalau sebut sunnah Nabi ini masyarakat umum dia rasa macam tidak bangga untuk mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau boleh menggayakan dengan penampilan golongan bukan Islam, terutamanya Yahudi dan Nasrani, maka timbul suatu macam bentuk kemegahan dan kebanggaan dari semua sudut termasuklah penampilan pakaian dan juga aktiviti harian. Kemudian bila kita kembali kepada realiti umat Islam, saya bahagikan umat Islam ini kepada 3 kumpulan dalam menyambut hari raya dalam kertas ini. Syekh Masyhur Hasan dia bagi 2 saja, tapi saya tambah 3. Pertama, kumpulan yang gagal menghayati hari raya sebagai syiar agama. Sebaliknya, mereka hanya memahami hari raya sebagai hari cuti untuk berhibur, bermain, bermegah dengan kelazatan makanan, kecantikan pakaian dan hiasan rumah semata-mata. Ini yang kita nampak dengan mata kepala kita. Persediaan hari raya itu mereka buat memang menakjubkanlah. Dan kadang-kadang sampai ke tahap menghalalkan perkara haram. Itu lebih teruk lagi lah. Termasuk menghalalkan judi. Mereka tak main judi bulan puasa kan. Bulan puasa mereka hormat tak main judi. Tapi bila masuk hari raya, macam suatu penghalalan.
hari raya itu untuk menghalalkan perkara haram. Sama juga hubungan luar batasan, pergaulan bebas. Dalam puasa mungkin jaga lagi kan, pergi ke masjid, pergi solat, puasa. Tapi bila hari raya dah bertukar menjadi satu bentuk penghalalan kepada perkara itu. Itu realiti fenomena yang berlaku dalam konteks kelompok yang tidak memahami falsafah dan konsep hari raya itu yang dikehendaki dalam Islam. Kumpulan kedua, kumpulan yang memahami hari raya sebagai syiar agama, tetapi ini masalah campur aduk amalan sunnah dengan amalan bid'ah. Tahu hari raya itu adalah syiar agama, perkara ibadah, tetapi dalam ibadah itu dicampur adukkan antara yang sunnah dan juga yang bukan sunnah. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang digambarkan percampuran itu sebagai dakhan. Dakhan maknanya kabur, kebaikan yang kabur kerana bercampur aduk. Dan percampuran itu sehingga tak boleh nak dibezakan lagi. Umat Islam tak boleh nak beza mana yang benar sebenarnya, mana yang tidak benar. Dah jadi keliru. Saya bawa contoh di sini misalnya berkenaan dengan menghidupkan malam hari raya. Ini antara perkara yang diamalkan oleh masyarakat kita yang memang faham hari raya itu sebagai syiar agama yang patut dipenuhi dengan perkara ibadah. Tetapi bila mereka menghidupkan malam hari raya dengan amalan khusus, dengan ibadat khusus, dengan solat yang khusus, secara tekal, di situlah timbul masalah. Sebab pengkhususan sebegitu, penetapan sebegitu dilihat sebagai mensyariatkan sesuatu yang baru, yang menyaingi syariat Islam yang sebenar. Maka itulah yang didefinisikan oleh ulama sebagai bid'ah ataupun menyalahi sunnah. Dan mereka berhujah dengan dalil seperti yang saya sebut di situ, man qama lailatal aidain muhtasiban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Matan hadis diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan lain-lain. Persoalannya ialah matan hadis itu adalah matan hadis yang tersangat dhaif ataupun lemah. Dan siapa yang tahu matan hadis ini lemah? Masyarakat awam tidak tahu. Bila hadis ini dibaca kepada mereka, mereka akan meyakininya. Mereka kata, oh patutlah, oh ini hadis. Jadi orang yang kata tak boleh hidupkan malam hari raya itu orang yang tak tahu hadis ini misalnya, ataupun orang yang suka membid'ahkan masyarakat ataupun macam-macam. Sedangkan para ulama yang mengkaji hadis ini, mereka tahu hadis ini ada, dan ada di dalam kitab sumber seperti kitab Imam Syafi'i, Sunan Ibnu Majah. Tapi masalahnya ialah status hadis itu yang setelah dikaji terbukti terlalu lemah ataupun terlalu dhaif, sehingga tidak boleh dijadikan hujah untuk menetapkan sesuatu amalan. Mungkin ada orang kata ini hadis fadilah amalan. Timbul isu hadis fadilah amalan ini boleh dilonggarkan syaratnya. Betul, kita tahu para ulama ada memberi sedikit kelonggaran untuk beramal dengan hadis yang status hadis yang dhaif dalam bab fadilah amalan, dalam bab targhib dan tarhib, kelebihan amal. Tetapi kalau kita kembali kepada garis panduan yang diletakkan oleh ulama dalam perkara itu, jelas bahawasanya mereka meletakkan syarat yang ketat. Antaranya ialah kelemahan yang ada pada hadis itu adalah sederhana sifatnya, ringan, kelemahan ringan, seperti perawi itu lemah ingatan dan sebagainya.
Itu dinamakan faktor kelemahan yang sederhana, yang bukan melampau. Tetapi kalau perawi itu diklasifikasi sebagai matruk, matruk ini lebih kepada kelemahan yang melampau, kerana faktor kelemahan itu bukan faktor lemah ingatan, tetapi faktor adalah, faktor keadilan perawi itu, kelayakan perawi itu sebagai perawi hadis, dari sudut adalahnya, dari sudut nilai kebolehpercayaan pada dirinya. Jadi maka faktor itu faktor melampau. Bila kelemahan hadis itu disebabkan faktor yang melampau, maka hadis yang begitu tidak boleh dijadikan hujah hatta dalam perkara kelebihan amal. Itu telah digariskan oleh para ulama. Apatah lagi dalam perkara hukum hakam, apatah lagi dalam perkara akidah. Tetapi garis panduan itu biasanya tidak dipakai oleh sebahagian masyarakat apabila membuat kesimpulan terhadap status suatu riwayat hadis. Mereka pakai hukum umum saja. Hadis dhaif boleh dibuat hujah dalam perkara kelebihan amal. Sedangkan ulama meletakkan garis panduan yang teliti, terperinci dan ketat, bukan sewenang-wenang. Demikian juga tuan-tuan boleh bacalah faktor kelemahan itu disebut dalam tu ada dua, faktor kelemahan perawi dan juga jenayah tadlis. Ini masalah mustalahat dalam ilmu hadis yang kalau saya nak hurai setiap istilah dalam mustalah ilmu hadis itu, maka mungkin bukan forumnya di sini, bukan tempatnya di sini. Jadi mungkin timbul persoalan, kalau hadis itu dhaif ataupun terlalu dhaif, kenapa Imam Syafi'i masukkan dalam kitab dia Musnad ataupun Al-Um? Kenapa Ibnu Majah masukkan hadis itu dalam kitab Sunan Ibnu Majah? Sebahagian masyarakat ataupun kebanyakan masyarakat biasanya kalau hadis itu ada dalam kitab, dia kata itu okeylah, asalkan ada dalam kitab. Sedangkan hakikatnya bukan begitu. Kita kena faham bahawasanya kemungkinan ulama memasukkan hadis dhaif ataupun palsu dalam kitab mereka bukan kerana nak berhujah dengan hadis itu, tetapi kerana nak menjelaskan kepada pembaca kitab mereka bahawasanya hadis itu hadis dhaif. Maka jangan amal, jangan pakai. Itulah pendekatan para ulama pembuku hadis seperti Imam Tirmizi, Imam Nasa'i. Mereka memang tahu hadis itu hadis dhaif, tapi mereka masukkan juga, tetapi dengan tujuan supaya pembaca tahu hadis itu hadis dhaif. Walaupun mereka tak kata hadis itu hadis dhaif, tetapi dengan rangkaian sanad yang mereka senaraikan itu, sekian-sekian perawi, itu seolah-olah mereka dah bagi tahu lah tu. Cuma kita je tak kenal perawi itu siapa-siapa, maka kita tak tahu. Ulama menyebut perawi, menyebut hadis, meriwayatkan hadis dengan sanad yang penuh, perawi yang lengkap, bermakna mereka dah bagi tahu status hadis itu, walaupun mereka tak tegaskan dhaif ataupun tidak. Sebut perawi itu dah bagi tahu. Maka terpulanglah kepada kita untuk meneliti setiap perawi itu. Jadi ini salah faham dalam masyarakat. Biasanya mereka suka menyandarkan kepada kitab hadis, sesebuah hadis itu, dan terus berpegang dengan hadis itu walaupun hadis itu bermasalah dari sudut status hukumnya. Demikian juga riwayat yang lain yang berkenaan dengan perkara ini, yang dilihat sebagai tidak mampu untuk saling sokong menyokong. Memang ada dalam ilmu hadis yang dhaif ini, kalau ia dhaif sederhana dengan bilangan riwayat yang banyak, ia akan saling sokong menyokong untuk naik taraf sekurang-kurangnya menjadi hasan li ghairihi ataupun makbul. Tetapi dalam konteks perkara ini, semua hadis itu bertaraf tersangat dhaif riwayatnya. Maka tidak boleh naik taraf dengan sokongan mana-mana riwayat yang kesemuanya adalah bertaraf sangat dhaif.
Kemudian kumpulan yang ketiga yang saya sebut di sini ialah kumpulan yang memahami hari raya sebagai syiar agama dan mereka berusaha sedaya upaya untuk menghidupkan sunnah dan menjauhi bid'ah yang biasa diamalkan oleh masyarakat pada hari raya tersebut. Jadi kita harap kita semua inilah kumpulan yang ketiga ini ya, yang berusaha. Kita tidak kata kita ni betul semua ataupun benar semua, kita sudah komplit, sudah perfect 100%, tapi kita sentiasa berusaha dan sedaya upaya untuk betul-betul menepati sunnah Nabi SAW dalam konteks ataupun dalam usaha kita untuk menyambut hari raya itu. Kemudian hari raya yang kita sambut ini sebenarnya adalah seperti yang saya sebut dalam definisi itu, ialah hari kebesaran agama yang mengandungi ibadat-ibadat yang khusus. Yang mana ibadat khusus itu datang melalui wahyu, bukan melalui ciptaan akal manusia. Sebab itu berbeza dengan hari raya agama lain. Hari raya kita berbeza dengan hari raya agama lain. Sebab dalam agama lain, hari raya mereka penuh dengan ritual-ritual yang dicipta oleh pemikiran manusia. Saya ada kendalikan kelas di UKM misalnya. Kita bercakap tentang pembinaan jati diri di kalangan pelajar. Maka ada pelajar non-Muslim daripada India, daripada China. Jadi saya cuba minta satu contoh daripada setiap pelajar, daripada beberapa orang pelajar, wakil daripada pelajar Islam, Melayu, daripada China yang beragama Buddha, dan daripada India yang beragama Hindu. Sebutkan satu contoh adat budaya mereka yang baik dan adat budaya mereka yang buruk. Maka pelajar India, ada seorang pelajar India itu, dia cakap antara adat budaya mereka yang buruk pada pandangan dia ialah berjalan di atas api. Oh iya ke? Saya ingatkan itu ajaran agama kamu. Kata tak ada dalam sumber agama. Tak ada dalam sumber agama mereka. Jadi itu daripada mana? Entah daripada mana. Dia kata sebab agama Hindu ni agama lama, dah macam-macam unsur luar masuk. Kata baguslah kalau begitu. Tapi semua agama itu datang daripada mana? Daripada wahyu ke? Tak tahu. Tapi nak cerita, banyak ritual mereka itu adalah logik pemikiran manusia. Berbeza dengan hari raya kita. Semuanya adalah datang daripada wahyu, bukan ciptaan akal. Dalam konteks ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla." Sesungguhnya telah berjayalah orang yang berusaha membersihkan dirinya dengan zakat fitrah dan menyebut nama Tuhannya dengan takbir serta mengerjakan solat, yakni solat hari raya. Imam Al-Baihaqi mentafsirkan ayat ini dengan maksud ibadat-ibadat khusus bagi hari raya puasa ataupun hari raya fitrah itu, iaitu zakat, takbir dan solat hari raya. Sebelum itu, di awal kertas ini saya dah fokuskan, kertas ini hanya berkisar tentang hari raya fitrah. Kita tak sentuh hari raya korban. Ya, mungkin hari raya korban itu ada aspek-aspek lain yang lebih banyak ya tentang korban itu sendiri ya, yang mungkin perlu kepada forum yang lain ataupun kesempatan yang lain. Okey, kita lihat dari sudut zakat fitrah. Salah satu daripada ibadat khusus sempena hari raya. Inilah hari raya kita, hari raya fitrah. Nama pun hari raya fitrah. Pertama sekali kita kena faham
Zakat fitrah itu wajib ke atas semua orang, hampir tak terkecuali, ya. Asalkan mereka mempunyai makanan melebihi kadar yang mereka perlukan pada hari raya dan malamnya, maka wajib keluar zakat fitrah. Sama ada kecil, besar, tua, muda, lelaki, wanita, hamba ataupun merdeka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bukan hadis ini, bukan sabda Rasulullah. Sebagaimana dalam hadis yang menyebut farada Rasulullah SAW zakat al-fitr sa'a min tamr atau sa'a min sya'ir 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin. Itu jelas, ya. Rasulullah SAW memfardukan zakat fitrah sebanyak segantan tamar atau syair ke atas hamba atau orang merdeka, lelaki atau perempuan, kecil atau besar dari kalangan kaum muslimin. Itu satu. Yang kedua, perkara yang kedua, kadar zakat fitrah diwajibkan ke atas kita ialah, perkara pertama itu maknanya kewajipan itu. Sekarang ini berkenaan dengan kadar. Kadar zakat fitrah ialah segantam makanan mengikut sukatan gantam penduduk Madinah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-waznu waznu ahli Makkah wal mikyalu mikyal ahli Madinah. Bila kita convert kepada timbangan metrik, ia bersamaan dengan 2040 gram ataupun 2 kilo 40 gram. Dah biasa kita guna timbangan lah sekarang. Jarang dah orang guna sukat, ya. Kalau kita pergi ke kedai-kedai roncik, tak ada lagi guna sukatan. Kebanyakannya, terutamanya di bandar, guna timbangan. Maka kita guna sukatan itu. Maknanya kalau kita beli beras 10 kilo, bermakna lebih kurang 4 gantang lebih lah. 4 gantang lebih untuk 4 individu. 10 kilo beras boleh melepaskan tanggungjawab zakat bagi 4 orang ahli keluarga. Maknanya kalau kita beli 20 kilo, kampik yang 10 kilo tu 8 orang. Itu yang kedua, berkenaan dengan kadar, ya. Kemudian jenis makanan pula, merangkumi semua jenis makanan dan bijirin, ya, yang menjadi makanan ruji dan boleh disukat mengikut kebiasaan sesuatu tempat. Dalam konteks bangsa Arab, gandum, ya, syair ataupun tamar, ataupun dalam hadis disebut istilah sult, yang sudah diproses, salik, yang sudah diproses, ya, gandum yang sudah diproses. Tapi dalam konteks kita orang Melayu ini, tak ada gandum lah, kita ada beras. Itu jenis makanan yang boleh dijadikan zakat, ya. Cuma yang menjadi masalah di tempat kita ialah kita dibudayakan dengan amalan membayar zakat fitrah dengan nilai RM1 kepada amil. Dan kita mungkin sedia maklum bahawasanya ini adalah mengikut pendapat mazhab Hanafi, mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi saya pun sampai hari ini tak faham kenapa masyarakat kita di Malaysia ini ataupun di Nusantara ini tidak ikut pandangan Imam Syafi'i dalam masalah ini. Sampai hari ini rasa tak puas. Penjelasan dari pihak-pihak yang berwajib pun tidak memberi kepuasan. Dari sudut akademik pun tak puas, dari sudut amalan praktikal pun rasa tak selesa. Sebab kalau kita rujuk pendapat ulama, mazhab Imam Syafi'i seperti juga jumhur ulama yang lain, sebagaimana kata Imam Nawawi, lam yujzi, maknanya tak sah lah zakat kalau tidak bayar dengan makanan. Sampai ke tahap tidak sah. Sebagaimana kata Imam Nawawi, walam yujiz ammatul fuqaha ikhraj al-qimah wa ajazahu Abu Hanifah.
Dan seluruh para fuqaha kecuali Abu Hanifah tidak mengharuskan zakat fitrah dengan nilai harga, mesti bayar dengan makanan. Ini pendapat jumhur. Dan dari sudut kaedah ilmiah, kaedah fiqh, pendapat jumhur ini adalah pendapat yang rajih, kerana ada nas yang menyebut begitu. Kaedah mengatakan tidak harus berijtihad dalam masalah yang sudah ada nas. Nas yang mengatakan bayar zakat itu dengan makanan. Nas tadilah sa'a min tamr atau sa'a min syair. Dan itu adalah amalan para sahabat, Nabi, tabi'i, ataupun kita simpulkan sebagai amalan generasi salaf zaman berzaman. Dan kalau boleh dibayar dengan qimah, mestilah ada hadis yang menyatakan perkara itu. Jadi di sinilah perkara yang, antara perkara yang susah untuk kita sesuaikan antara pendapat yang lebih menepati sunnah dalam masalah ini, iaitu bayar dengan makanan, dengan amalan kebiasaan di dalam negara kita ini, ya. Sebab itu saya tak tahulah macam mana kita nak sesuaikan dengan amalan praktikal yang ada dalam masyarakat kita yang biasanya bayar kepada amil, dengan nilai harga, bukan dengan makanan. Dan ia berkaitan dengan satu lagi masalah, iaitu siapa yang layak untuk menerima zakat fitrah itu. Tadi kita bercakap tentang cara bayar itu kan, dengan makanan ataupun dengan duit. Maka kita kata yang rajihnya dengan makanan. Kemudian makanan itu nak bagi kepada siapa? Kalau berdasarkan hadis Nabi SAW, jelas ya dalam muka surat 7 itu, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tahratan lis-sha'imin wa ta'matan lil masakin. Man addaha qabla salatil 'aid fahiya zakat maqbulah, wa man addaha ba'da as-salah fahiya sadaqah minas sadaqat. Rasulullah SAW memfardukan zakat fitrah untuk menyucikan dosa orang yang berpuasa dan untuk memberi makanan kepada golongan miskin. Memberi makan kepada golongan miskin. Sesiapa yang membayarnya sebelum solat hari raya, maka ia adalah zakat yang diterima. Tetapi sesiapa yang membayarnya selepas solat, maka ia adalah satu daripada jenis sedekah. Bahagian kedua hadis itu berkenaan dengan waktu bayar. Waktu akhirnya bila? Sebelum solat hari raya. Selepas solat itu dah jadi sedekah. Tapi bahagian yang pertama itu menceritakan tentang tujuan zakat fitrah ataupun hikmah zakat fitrah itu, iaitu untuk memberi makan kepada golongan miskin dan menebus dosa orang yang berpuasa. Jadi sebahagian ulama seperti Ibn Taymiyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dan juga muridnya Ibn Al-Qayyim, dan ramai lagi ulama lain, kalau kita nak senaraikan, mereka memahami hadis ini bermaksud bahawa orang yang layak untuk menerima zakat fitrah hanyalah golongan fakir miskin sahaja, bukan semua 8 asnaf yang tersebut dalam Al-Quran itu. Dalam Al-Quran sebut innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. 8, bukan? Tapi itu bukan zakat fitrah. Itu zakat pendapatan, zakat tahunan itu. Zakat fitrah berdasarkan hadis ini hanya untuk golongan fakir miskin, perkhususan. Dan hujah yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah memang cukup power. Temannya matan hadis itu jelas kan? Untuk memberi makan kepada golongan miskin. Kalau boleh diberi kepada semua ke-8 itu, maka Nabi mesti jelaskan. Sebab kaedah kata tak boleh tangguh penjelasan ke suatu masa yang lain.
Mesti Nabi jelaskan untuk beri makan kepada orang miskin, untuk beri sedekah kepada orang ni. Asnaf. Tapi kenapa disebut golongan miskin saja? Itu bermakna mengandungi maksud al-hasr, pengkhususan. Itu yang pertama. Yang kedua, ungkapan untuk menyucikan dosa orang berpuasa, maknanya menebus dosa orang yang berpuasa. Kalau dia tersilap buat dosa lagi selama dia berpuasa, itu ada dosa-dosa kecil yang dia buat, maka tebus dengan zakat itu. Ulama mengkiaskan kepada kafarah badan, seperti yamin, zihar, jima' di bulan Ramadan ini. Okey, tadi Ustaz Fadlan sebut tentang kafarah jima' di bulan Ramadan, bersetubuh di siang hari bulan Ramadan. Kafarahnya ialah kalau tak mampu puasa 6 bulan turut-turut dan tak boleh bebaskan hamba, maka kena bagi makan 60 orang miskin. Bukan? Kenapa ayat itu tak kata bagi makan 60 orang miskin, ataupun amil, ataupun ibnu sabil, orang musafir, ataupun fisabilillah, ataupun sebab itu ulama faham semua kafarah yang bersifat memberi makan, semuanya adalah kepada fakir miskin. Kafarah yamin, beri makan fakir miskin 10 orang. Kafarah zihar, beri makan fakir miskin 60 orang. It'amu sittina miskina. Jadi semua kafarah, denda untuk tebus dosa dalam bentuk makanan, semuanya kepada fakir miskin. Jadi ulama kias, demikianlah zakat fitrah ini ialah bersifat penebusan dosa badan, bukan penyucian harta. Kalau zakat untuk penyucian harta, itu zakat tahunan pendapatan. Zakat fitrah ialah penebusan dosa badan. Sama seperti yamin, sama seperti kafarah zihar, sama seperti kafarah jima'. Semuanya untuk beri makan kepada fakir miskin. Maka dikiaskan, maka zakat fitrah juga adalah untuk fakir miskin. Jadi kalau diberi kepada amil dalam bentuk RM1, memang hikmah itu tak ada langsung. Hikmah untuk bagi makan kepada fakir miskin pun hampir tak berlaku. Sebab bila amil kutip, dia simpan dulu, biasanya amalan begitu. Dia kumpul, kemudian dia akan agihkan setahun ataupun 2 tahun kemudian. Maknanya untuk tahun ni dia akan agih kepada fakir miskin zakat yang dia kutip 2 tahun lepas ataupun tahun lepas. Bukan yang dikutip hari ini, besok dia bagi kepada fakir miskin. Tak berlaku begitu. Dia kumpul semua dulu seluruh negeri, kemudian tahun depan baru dia agih. Jadi yang kita bayar hari ini tak sampai kepada hikmah bayar zakat fitrah untuk diguna oleh fakir miskin pada hari raya. Kalau duit itu dia agih pada hari raya, pada sempena hari raya, bolehlah kira, orang kata mana benda tu boleh dimanfaatkan segera, bukan? Sekarang ini dikumpul, disimpan dulu, tahun depan baru diagihkan. Tapi kalau kita bagi dalam bentuk makanan, benda tu kalau kita bayar kat amil lah, katakanlah ada amil yang kutip makanan itu, maka dia tak boleh simpan makanan itu, dia mesti agih segera, makanan rosak, kan? Dan boleh dimanfaatkan segera. Dan tak akan berlaku orang fakir miskin ambil makanan tu buat beli rokok ke, ataupun beli shisha ke apa ke, kan? Mesti dia ambil makanan itu, dia balik simpan kat rumah dia, bagi makan anak isteri dia. Dia tak makan sendiri pun, anak isteri dia mesti makan, bukan? Mesti dimanfaatkan pada hari raya. Dalam seminggu hari raya tu dia manfaatkan. Memang tercapailah hikmah bayar zakat fitrah. Sekarang ini hikmah tak tercapai, kita bayar duit RM1. Mungkin kita boleh tebus dosa kita lah, kan? Bayar duit RM1, tapi itulah persoalannya. Sekarang dua masalah. Pertama, cara bayar itu dalam bentuk duit RM1. Kemudian amil yang terima itu, dia ada pula saham dia boleh terima 1/8. Kalau pendapat yang ulama kemukakan ini, pendapat yang rajih yang dikemukakan oleh Ibn Taymiyah ini, kata zakat itu untuk fakir miskin saja, maka teruklah amil itu makan duit haram.
Seumur hidup dia makan duit haram. Para imam, para bilal, para siap yang waliyadzubillah. Nasib baik saya tak sempat jadi amil. Kemudian ada hadis yang disebut wakalani Rasulullah SAW bihifzi zakati Ramadan. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW mewakilkan kepadaku untuk menjaga zakat Ramadan. Bukan suruh makan zakat Ramadan tu, suruh jaga, kumpul. Abu Hurairah kalau dia nak makan pun tak apa sebab dia miskin, dia layak terima zakat. Jadi kalau nak latih amil, sepatutnya latih orang yang miskin untuk jadi amil. Barulah dia berbaloi untuk terima zakat itu. Sekarang ini latih orang yang kaya-raya, bukan? Pakai kereta besar, pakai emas besar, rumah besar, dia jadi amil. Kita pun was-was, ni duit zakat ke apa ni? Kerja lebih kurang macam kita je. Tapi sekejap beli rumah, sekejap beli, bukan? Tak tahulah. Dari sudut keberkatannya, kita bimbang takut tak ada keberkatan, tak ada hikmah di sebalik zakat itu. Kemudian waktu zakat fitrah, sebaik-baiknya 2-3 hari masa dah tamat ni. Dah tamat tu maksudnya ada kecemasan sikit 5 minit ke ataupun memang tamat-tamat sungguh? Boleh lagi. Nak cepat-cepat sikit ya. Jadi seelok-eloknya kita bayar zakat fitrah 2-3 hari sebelum hari raya seperti yang dipraktikkan oleh Umar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia mula pungut itu 2-3 hari sebelum hari raya. Walaupun sekarang ini amalan tempat kita masuk je Ramadan dah buka kaunter bayar zakat. Tapi seeloknya 2-3 hari sebelum hari raya, terutamanya kalau bayar itu dalam bentuk makanan. Sebab dia suasana hari raya itu bermula di situ ya. Jadi saya nak buat kesimpulan dalam masalah zakat fitrah ini. Walau macam mana kita berfalsafah dengan idea kita, dengan tarjih kita, dengan pilihan pendapat kita kan, akhirnya kita kena rujuk kepada majlis agama negeri masing-masing. Tapi setakat ini saya tahu majlis agama negeri dia tak larang kita bayar dengan makanan. Dia galakkan bayar kepada amil di masjid, tetapi dia tak larang kita bayar dengan makanan kepada fakir miskin. Dia tak larang. Tak ada lagi majlis agama negeri yang saya faham larang. Tapi kalau ada larangan, itu berat kita. Nak tatbik sunnah, nak praktik sunnah susah kalau ada larangan. Sebab majlis agama negeri kita jangan silap faham bawah raja kan. Bawah raja-raja. Maknanya kita engkar arahan majlis agama negeri ni, maknanya kita menentang pemerintah sebenarnya, bukan? Itu masalah. Tapi kalau mereka benarkan, tak ada masalah lah. Setakat ini tak ada larangan. Kalau ini mungkin orang susah nak bayar dengan beras sebab dia kata nak cari di mana orang miskin. Itu masalah silap kita, sebab kita tak, sebenarnya kita tidak hidup bermasyarakat lah, sebab kita tak tahu. Kalau kita hidup bermasyarakat, kita tahu di mana lubuknya orang miskin itu. Sekarang ini Bangla, warga Myanmar yang kais pagi makan pagi, bersepah, bukan? Kalau kita bagi, alangkah syukurnya mereka boleh makan. Mereka tak nak duit, nak makan beras. Yang tolong kutip sampah dalam longkang apa semua tu. Warga Myanmar ramai, banyak di Malaysia sekarang, bukan? Kalau kita cari memang jumpalah. Tapi kalau kita duduk terperak aja, memang tak jumpa. Susah nak cari orang miskin. Semua orang kaya untuk kita bayar sendiri direct kan. Sebab itu kita buat pilihan, sibuk sangat, tak sempat nak ni, pergi kepada amir masjid, senang. Selesai cerita. Tapi masalah tadilah, bukan? Kemudian takbir raya, tak ada apa isu yang besar di situ. Solat hari raya mungkin ada 2-3 perkara. Pertamanya dari sudut kefarduan solat hari raya. Tuan-tuan, puan-puan cuba baca dengan teliti berulang kali ya. Masyarakat kita faham solat hari raya itu sunat muakkadah. Maknanya sunat yang sangat-sangat dituntut berdasarkan pandangan dalam mazhab Syafi'i ataupun sebahagian mazhab Syafi'i. Sedangkan dari sudut dalil dan dari sudut kaedah fiqhnya, para ulama mentarjihkan seolah-olah tiada pilihan melainkan mengatakan solat hari raya itu adalah fardu ain.
Inilah yang ditarjihkan oleh Imam Asy-Syaukani dan juga Al-Hafiz Ibn Hajar, Al-Hafiz Ibn Taimiyah yang saya sebut di sini ya. Dan alasan-alasan yang mereka kemukakan sangat kuat lah. Misalnya antaranya Nabi melazimi solat itu, dan Nabi perintahkan semua orang, termasuk hatta perempuan haid pun, perempuan lagi kemudian haid lagi, supaya keluar menghadiri solat hari raya. Kalaulah benda itu sunat-sunat saja, taklah seteruk itu suruhannya, bukan? Yang tak ada tudung pun suruh pinjam tudung kawan, tudung saudara. Nabi suruh keluar. Jadi kenapa begitu sekali penekanan? Kalau hanya perkara sunat, mesti perkara itu lebih. Sebab suruhan itu mengatasi solat Jumaat sendiri. Solat Jumaat orang lelaki je, orang perempuan tak keluar pun, bukan? Kemudian solat hari raya ini kalau bertembung dengan solat Jumaat, gugur kefarduan solat Jumaat. Maknanya orang itu boleh pilih salah satu saja. Dia nak pergi solat hari raya pagi tu, solat Jumaat tak payah pergi. Tapi kalau dia nak pergi dua-dua, itu lebih aulalah digalakkan. Nabi sendiri pun buat 2 kali. Tapi pengguguran solat Jumaat disebabkan solat hari raya pada pagi, itu menunjukkan solat hari raya itu dah memenuhi kefarduan solat Jumaat itu. Jadi tak boleh gugur solat fardu dengan solat sunat. Tak gugur solat fardu dengan solat sunat. Mesti fardu juga, baru boleh menggugurkan kefarduan solat Jumaat. Itu kaedah. Jadi itu perkara yang mungkin kita boleh luas-luaskan pemahamannya kepada masyarakat, sebab masyarakat faham perkara itu perkara sunat. Kemudian solat di tanah lapang, kalau ada lah kan. Kalau tak ada, terpaksalah solat dalam masjid, kalau tidak ada halangan ataupun kekangan. Dan saya senaraikan di muka surat 12 antara amal-amal sunnah pada hari raya, mandi hari raya, memakai pakaian yang terbaik, makan sebelum keluar rumah. Ini untuk solat hari raya fitrah sahaja. Tetapi solat hari raya korban, Nabi tidak makan sebelum pergi ke masjid. Nabi tunggu makan korban, daging korban sembelihan. Menukar laluan pergi dan balik, mengucap tahniah dengan ucapan taqabbalallah minna wa minkum. Ini alhamdulillah sebahagian kita dah nampak mempraktikkannya dan membiasa-biasakan dengannya. Sebab perkara sunnah ini sebenarnya perkara Allah bisa, tegak biasa. Kalau kita biasa, dia akan jadi mudah, ringan. Tapi kalau tak biasa, dia jadi luar biasa, jadi kekok, jadi payah, jadi kan. Jadi kita kena bermula dengan bertatih lah, membiasa-biasakan mulut. Kalau sunnah itu dalam bentuk ucapan. Kemudian sunnah tarkiyah, saya senaraikan sampai 15. Tuan boleh baca sendiri lah ya. Mungkin orang kata, tak boleh ke anggap ini sebagai adat ataupun perkara budaya. Sekarang ini kita kembali balik kepada prinsip. Macam ibadat malam hari raya, bertakbir apa semua, itu perkara ibadat ke perkara adat? Kalau itu zikir, itu perkara ibadat, maka kembali kepada asas lah, iaitu tidak boleh mencipta suatu yang baru dalam perkara ibadat. Ia adalah bersifat tauqifi, bergantung kepada wahyu. Dan kemudian kalau orang itu adalah hujah alasan untuk mengatakan semua 15 perkara itu perkara yang boleh ya, maka kita nak tanya, boleh tak kalau kita nak lakukan azan untuk solat hari raya ataupun iqamah untuk solat hari raya? Boleh tak? Biasanya orang solat hari raya tak ada azan, tak ada iqamah, bukan? Okey, kita nak tanya, boleh tak kalau saya nak lakukan azan dan iqamah untuk solat hari raya? Kalau mereka kata tak boleh, maka semua alasan yang mereka kata tak boleh itulah alasan yang diguna untuk mengatakan 15 perkara ini tak boleh. Apa jua alasan
yang diberi untuk mengadakan solat dan iqamah untuk solat hari raya, mengadakan azan dan iqamah untuk solat hari raya itu adalah perkara bid'ah, sunnah tarkiyah, tak boleh, maka itulah alasan yang sama untuk menolak 15 perkara itu. Untuk kita kata perkara itu sunnah tarkiyah, tak boleh. Faham Okey, saya dah ambil masa lebih sikit, minta maaf. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya serahkan kepada pengerusi majlis. Terima kasih.